So tawakal ini kata para alim ulama boleh dibagikan kepada beberapa jenis. Yang pertama, sebelum beberapa jenis, tawakal ini adalah mengandungi beberapa aspek. Aspek yang pertama, tawakal itu adalah i'tiqad, keyakinan. Yang kedua, i'timad, penggantungan. Yang ketiga, iaitulah buat, perbuatan, al-af'al. So dia ada 3. So maknanya yang pertama, i'tiqad, tidak ada siapa pun yang boleh memberi mudarat dan memberi manfaat kecuali Allah. Itu i'tiqad. Tak ada siapa pun yang boleh memberi rezeki kecuali Allah, yang boleh menutup rezeki kecuali Allah. So itu tawakal. Terkandung dalam tawakal ada i'tiqad, keyakinan itu. Yang kedua, i'timad. Lepas kita yakin, kita bergantung kepada Allah untuk menganugerahkan apa yang kita inginkan. Kalau rezeki, maknanya kita dah percaya dah Allah beri rezeki. Sekarang kita gantungkan harapan itu pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menganugerahkan kita rezeki. Kalau nak rezeki, kalau nak sihat, kesihatan. Ya. Kalau nak keredaan Allah, begitu boleh juga. Lepas tu kena ada syarat yang ketiga tawakal ni, iaitulah kerja. Buat ikut hukum alam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang biasa digunakan oleh pemain-pemain industri takaful. Ya, iaitulah antara ciri dalam Islam mengurus risiko namanya. Dalilnya, ada seorang sahabat pergi ke masjid, dia bawa unta, dia pun tinggal, nak cadang nak tinggal je unta, dia tak diikat di luar masjid. Dia kata dia nak tawakal pada Allah. Maka Nabi pun jawab, Nabi kata i'qilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dia dulu, kemudian baru tawakal. So maknanya kena ada tindakan, barulah masuk dalam bab tawakal. Sebagaimana juga Nabi ada sebut dalam satu hadis yang sahih, sebagaimana disebutkan tentang burung, kan, iaitulah lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka hendaklah kamu melihat contohnya, la razaqakum kama yurzaqut thair, nescaya kamu akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Taghdu himasa wa taruhu bitana, dia pergi pada pagi-pagi hari dalam keadaan perut kosong, burung itu balik dalam keadaan perut penuh. So jadi Nabi SAW cuba membawa minda kita berfikir dan meninjau dan berta'ammul, melihat burung yang keluar pagi lapar, balik kenyang. Ada orang kata, itu tawakal ke tu? Burung tawakal. Tawakal dia kena banyak, dia kena ada ilmu dekat mana dia nak terbang, macam mana cara terbang, apa ancaman-ancaman bila terbang, betul kan? Lepas dah terbang, kena ada kompas pula nak balik, kan? Jangan terbang ikut suka je, kan? Lepas tu kat mana aku pusing tadi. So maknanya burung itu dia tahu jalan balik. Itu adalah satu pengajaran kepada kita untuk mengamalkan tawakal yang sebenar-benarnya. Jadi Nabi terangkan pada sahabat dengan perumpamaan, analogi. Maka sebab itu menjadi sunnah Nabi bila kita terang sesuatu, bawa analogi alam, sebab dia memudahkan orang pelbagai lapisan dan pelbagai level pemikiran untuk boleh faham. Okey. So jadi itu adalah tawakal dan ciri-cirinya. Kemudian jenis tawakal. Jenis tawakal yang pertama, tawakal kepada selain daripada Allah yang boleh memberikan manfaat dan menolak mudarat. Ini salah, kan? Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada kita semua, fa'budhu wa tawakkal 'ala Allah, abdikan diri kamu pada Allah dan bertawakal kepadanya sahaja. Kemudian dalam ayat yang lain Allah kata, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah sahaja hendaklah kamu bertawakal. Fatawakkalu itu fi'il amar, maknanya perintah.
Kita kena bertawakal kepada Allah sahaja. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. So Allah tutup ayat tu dengan suatu indikator orang beriman, dia tawakal pada Allah. Biasanya kita akan tercabar. Kadang-kadang kita mampu cakap je tawakal kepada Allah, tapi sebenarnya kita tawakal pada manusia lebih. Itulah dia yang kita risau. Kadang-kadang kita risau gaji kita, majikan kita yang tentukan. Bukti tawakal kita pada Allah itu hilang adalah bila ada orang yang pegang, kononnya pegang gaji kita, pegang quote and quote, kata dan minta kita buat benda haram, kita buat. Itu maknanya kita nipu je. Tawakal kita tak sebenar-benarnya yakin dan iktimad pada Allah. Kan ramai kan, ada orang dah bos suruh buat lah, kan? Ataupun tuntutan kerja. Ni tuntutan kerja, suruh buka aurat, so buka lah, nak macam mana? Nanti dah habis kerja pakai tudung balik. Ini ada masalah. Tawakal dia tak kuat. Itu bukan tawakal lagi. Itu ditawakal kepada selain Allah. Dan tawakal kepada selain Allah ni bahaya. Kata ulama, boleh bawa kepada syirik. Tapi hari ni kita buat macam tak pandangnya benda tu. Kan? Teguran kepada diri saya dan diri tuan-tuan. So jadi kalau kita sampai mengiyakan benda yang haram kerana meyakini seolahnya rezeki kita akan disekat kerananya, maka itulah dia satu masalah iman yang besar. Tawakal jenis yang pertama tu haram. Tawakal jenis yang kedua pula, tawakal kepada orang yang hidup, yang dirasakan boleh memberikan rezeki kepada dia, ya, tetapi dia tidaklah sampai buat perkara yang haram. Yang ini level kedua. Level pertama tu hanyut lah. Level yang kedua ni ada masalah sikit, tapi tak sebesar yang pertama. Sebahagian ulama menyatakan level kedua ni, kalau dia tu merasakan pergantungan pada makhluk itu lebih, maka dia berlaku syirik kecil. Tadi syirik besar, ini syirik kecil, masih lagi ada masalah. Ini sebab kita nak kena screen balik kita punya iman, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan. Maknanya walaupun kita tak buat benda haram lagi pun, tapi kita rasa pergantungan tu lebih kepada menteri, bos, general manager, lebih daripada Allah, maka itu juga ada masalah pada iman kita. Jenis yang ketiga, pergantungan kepada yang lain yang masih hidup untuk membantu buat benda-benda yang diharuskan. Yang ini hukumnya harus. Contohnya, saya minta tolong sahabat saya untuk tolong pergi beli barang, tak ada masalah. Yang itu hukumnya harus, termasuk dalam hukum wakalah. Kita bergantung kepada kawan kita untuk tolong photostat, untuk tolong tulis surat buat kita tak erti, untuk tolong buat tesis, boleh ke? Haram hukum dia tolong buat tesis. Itu haram lain pula, bukan haram sebab tawakal. Itu haram sebab nipu. Jadi tolong buat tesis, servis tolong buat tesis, haram hukumnya. Servis tolong buat assignment pun sama juga, haram hukum dia. Sebab mengajak dan memberi peluang ke orang untuk menipu. Nanti guru tu, pensyarah tu duk tanda, bagus kamu punya tulisan ni. Terima kasih doktor, terima kasih. Padahal bukan kita yang tulis, orang lain tulis. Orang yang dah ada prohmadia tolong tulis, dia ambil upah. Haram upahnya itu. Ma adda ila harami fahuwa haram, kaedah fiqh. Apa-apa yang boleh bawa pada haram, maka hukumnya haram. Maka penipuan sijil itu adalah satu perkara yang ditegah. Ya. Baik, habis tentang tawakal tadi tu, tentang jenis-jenis dia, dan ayat-ayat yang menunjukkan kewajipan bertawakal kepada Allah. Ada i'tiqad, keyakinan, dan i'timad, pergantungan, dan juga perbuatan, itulah usaha perlu dilakukan. Kalau tak ada usaha, maka sebahagian ulama kata namanya tawakal, atau tawakul, macam-macam lah.